lagi. Halo semua dan selamat datang ke Tauke Talk hari ini. Tauke Talk adalah satu sesi perkongsian bersama dengan pemilik perniagaan kecil untuk mereka kongsikan apakah yang mendorongkan mereka memulakan perniagaan dan pengalaman mereka sepanjang mereka menjalankan perniagaan ini. Dan nama saya Z, adalah host bagi hari ini punya Tauke Talk. Dan Tauke Talk ini adalah dianjurkan oleh RISE. RISE adalah satu program belia yang memupuk kemahiran perniagaan asas dan ilmu keusahawanan untuk menghasilkan perniagaan kecil. Dan program ini disokongkan oleh City Foundation. Sangat berterima kasih kepada City Foundation supaya kerana mereka punya sokong dapat kita menjalankan program RISE dan juga kita mengadakan Tauke Talk series ini. Dan without further ado, saya nak dan kita kenapa perniagaan kecil sangat penting kan? Kerana kami percayakan keusahawanan bukan saja untuk macam perniagaan yang sangat besar, tetapi especially dalam Malaysia, SME, Small Medium Enterprise, actually mereka sumbang lebih banyak kepada ekonomi negara kita. That's why kita adakan sesi ini supaya mereka faham supaya lebih banyak orang faham apakah yang berlaku tentang perniagaan kecil. Contohnya, saya rasa bangga untuk memperkenalkan tetamu hari ini iaitu Cikgu Huda. Cikgu Huda, dia ada satu bisnes sendiri panggil Huda Arts and Design. Selamat datang ke Tauke Talk, Cikgu Huda. Apa khabar? Ya, terima kasih Z. Terima kasih untuk pengenalan tu. Alhamdulillah hari ni hari yang bagus. Dan bersama-sama dalam call ni, dalam Tauke Talks ni kan. Saya rasa baguslah inisiatif yang RISE buat ni. Ya. Thank you. Lepas tu sangat thank you also lah. Terima kasih kamu join untuk accept our invitation untuk join untuk sesi perkongsian ini. Huda nak tanya kan, bolehkah kamu kongsikan sedikit tentang kamu punya perniagaan yang kamu sekarang ada iaitu Huda Arts and Design? Huda Arts and Design ni sangat baru. Sebenarnya belum setahun. Kalau Jun tahun ni baru 1 tahun. Sebelum ni, sangat baru. A bit of my background lah. Saya sebenarnya daripada 2 bidang. Saya graduate dengan bidang seni bina. Tapi selepas tu saya masuk ke bidang perguruan. Saya menjadi seorang pendidik untuk 2 tahun. Lepas tu saya terfikirlah sebab saya memang minat dengan seni. Tapi bila saya study seni bina, dia tak sehaluan. Dia macam seni untuk binaan tu lain. Saya nak seni untuk komunikasi. Sebagai seorang pendidik, saya pun bila ada kat sekolah, saya tak dapat peluang untuk jadi guru seni yang sepenuhnya lah. Saya mengajar macam-macam subjek. Saya nak lebih fokus. And the only way is to buka bisnes lah rasanya. Dan memang sebelum tu saya buat freelancing juga. Saya buat freelance in design, freelance in macam consultation juga. Itulah, I was just thinking, why not kita buka satu sole proprietorship, pemilik tunggal kan, Huda Arts and Design. Dan Huda Arts and Design ni berfungsi sebab dia sangat baru. Tapi the main aim atau target dia adalah untuk membentuk satu multidisciplinary studio. Maksudnya satu studio yang bercampur aduk dia punya khusus kesenian dia. Sebab saya memang minat seni secara macam mana? Secara am. Seni dari segi seni bahasa, poetry, writing, ataupun seni dari segi visual ataupun audio kan. Semua benda tu seni. Tapi saya nampak memang bakat saya lebih ke arah lukisan dan saya akan bermula daripada situ. Setakat ni Huda Arts and Design ada buat banyak servis dan produk juga. Sebenarnya servis lagi banyak lah sebab saya memang minat berjumpa dengan orang, involve other people lah. That's why saya suka buat macam bengkel seni. Saya ada bawa contoh dekat sini. Macam before this ada saya ada buat lino cut. This is an example, contoh lino cut. Yang ni adalah satu kepingan. Dia sebenarnya macam ni, kosong je. Saya lukis, lepas tu saya ukir menggunakan pisau ukir. Benda ni adalah apa yang kita akan buat dalam bengkel seni saya. It's like dia macam satu chop lepas tu. Yes. Kalau saya zoom sikit dekat ni, ada bekas-bekas daun ada lagi.
Ya. Ya. Bila kita cap, dia memang akan nampak macam kita print daripada printer. Oh, okay, cool. Hmm. That's like, it's very cool idea ni. Kerana kamu hands on kan, lepas tu kamu buat art Yes, sendiri, lepas hands tu jadi on. job. Wow, Yes. that's great. So So this daripada is, shop tu, kita okay. buat produk juga macam Mm, plakat, stickers ataupun mm, book, sketchbooks. So mm, tapi masih dalam proses pembinaan studio ni lah. okay. Yeah, So sekarang macam permulaan lah, masih macam permulaan untuk binakan bisnes ini supaya dia jadi berkembang selepas ini. betul. Okay. So far, actually tadi kamu cakap kamu punya inspirasi is actually arts dalam binaan itu adalah berbeza dengan arts yang apa yang kamu like you foresee. That's why Yeah. kamu rasa kamu nak startkan bisnes sendiri iaitu freelance in art and design. But mainly kan apakah itu inspirasi like your own story? Apakah inspirasi yang menjadikan kamu memang nak start bisnes ini? Yeah. Ya. So, panjang cerita dia kan, tapi kita hanya Boleh ada tak apa. minit je. tak nak cakap panjang lebar. But I Okay. think dia bermula dengan sebab saya memang minat, sebelum ni saya sebut seni dalam komunikasi. So, Okay. yang paling macam mana, yang paling ringkas dia adalah seni rekaan lah, design. Okay? So, seni bina memang sentuh atas seni rekaan. Tetapi dia bukan sepenuhnya. So seni bina dia macam, I don't know, rasanya dia fokus kepada pembinaan bangunan. Tapi bagi saya, seni bukan terhad kepada bangunan saja. Dia ada dalam power bank yang kita guna hari-hari kan. Dia ada dalam alas meja sekalipun yang kita guna kat rumah. It's like It's mana-mana saja kan seni. Yes. Bagi saya, seni boleh macam mana, boleh diterapkan dekat apa-apa jenis bidang, benda, idea, konsep. So I believe in that lah. Dia macam dia macam art can be applied to anything. Yeah, that's my motto. And I feel like kalau lagi ramai orang yang tahu tentang seni, mungkin mereka dapat membentuk their own journey lah menggunakan seni. Sebab bagi saya, kreativiti tu, kita nak menerapkan kreativiti. Ni bahagian pendidik lah. Bagi saya rasa semua orang kreatif. Tapi kenapa kalau dekat negara kita yang lazim dia adalah, orang kreatif ni suka menyanyi, suka melukis. Kan dia macam bagi saya sangat klise lah. Okay, sebenarnya kreativiti tu ada dekat semua orang. Kalau ada yang pandai masak, itulah kreativiti dia. Betul. Dia cari satu outlet kan. So bagi saya, inilah outlet saya. Saya minat macam-macam benda. Especially bahagian eksperimen. Maksudnya saya belajar satu teknik seni yang baru dan saya hasilkan hasil seni yang baru. So dalam perjalanan saya membelajar menerokai tentang dunia seni ni, saya bawa sekali bersama dalam perniagaan saya. So mungkin bengkel yang saya buat hari ni bukan takkan sama dengan bengkel 10 tahun akan datang. Dia akan berubah. That's why mungkin it's more of an entrepreneurship. It's like very experimental, so supaya kamu boleh menerokkan dengan idea-idea baru dan membawa idea baru ni kepada like semua orang dalam hidup kamu so that they can join, boleh membuka mereka open, like buka minda mereka lah tentang apatah itu. I feel like my job kan, kerja saya yang atau umbi dia is to make that connection. Dia bukan kepada benda fizikal, tapi if I can convince orang lain yang mereka kreatif, maksudnya kerja saya dah selesai. You mean that you are like a bridge. Yes. So you are like a bridge untuk hubungkan kedua-dua dunia ni supaya mereka dapat like connect to each other and so then people can understand reach their potential lah. Betul? Okay, Betul? faham, betul. Okay, so Huda, like sangat interesting kamu punya cerita tadi. So saya nak tanya kan, so kamu cakap yang kamu mula ini semua sangat baru. And actually at the beginning, mula-mula kamu punya perniagaan, semasa kamu buat keputusan ini untuk menjalankan perniagaan ini, apakah cabaran yang kamu alami, yang hadapi masa itu? Dan macam mana kamu atasikan cabaran ini? So cabaran yang hari ini ke? Semasa kamu mula perniagaan dulu. Masa nak mulakan perniagaan. Maksudnya flashback last year, bulan Jun. Okay. Betul. Sebenarnya memang rasa takut lah. Memang rasa takut, memang rasa risau, memang rasa apa benda yang saya buat ni. Macam tu lah. So memang saya ni jenis yang banyak fikir. So
bila nak buat satu, macam mana nak buat satu benda, saya fikir dah 10 kali. Okay. So boleh bayang kalau saya dah Okay. sampai tahap ni, Hmm. saya dah fikir banyak kali. Okay. Yes. Okay? Yeah, Yes. so bila nak buka bisnes tu pun sebenarnya dah idea tu dah di Dah fikiran ada. saya. Okay. Ya, dah lama dah. Dah lama. Sejak universiti sebenarnya. Saya dah terfikir macam Memang one dah day, lama macam tu. one day memang I want to have my own business. Tapi tak tahu nak buat apa. So, Yeah. as the years go by, Mhm. lagi berpengalaman, lagi rasa masa manis kehidupan kan. Kita lebih tahulah tentang apa yang sepatutnya sesuai dengan diri kita. So, yeah, Alhamdulillah last year I decided, okay lah, SME dekat Malaysia ni senang kita nak buka, so why not kita buka and try. Yeah. And then you buka and try. So basically cabaran tu adalah sendiri punya like ketakutan sendiri. Like dalam sendiri diri punya punya. motivation. Okay, dalam diri. More on inner factor lah. Like faktor yang kedalaman. Macam mana faktor luaran tu? Ada tak apa-apa faktor luaran? Yang kalau nak kata faktor luaran yang mempengaruhi keputusan saya, adalah juga sebenarnya. Sebab tahun lepas, awal tahun, saya terlibat dalam satu program dekat Balai Seni Negara. It's called Young Art Entrepreneurs, YAE. So kalau ada siapa yang tengah dengar sekarang ni yang berminat, boleh check lah dengan Balai Seni Negara, dia website, kalau akan ada intake baru. Sebab sepatutnya program ni berlangsung setiap tahun. Dan tahun ni masih ada juga? Tahun ni mungkin disebabkan kita punya keadaan sekarang sikitlah. Tapi itu sebabnya saya nak tanya. Ya, insya-Allah kalau diorang cari cara nak buat online ke, insya-Allah ada lah. Yeah, but because I was part of that program tu program sangat baru. Tapi saya rasa macam it's not that hard lah. Bila saya dah join program tu, saya dapat confidence yang baru. Yang keyakinan bermula. Yeah. You know that Nike quote, just do it. Yeah. Okay. That's exactly what I had in mind. Yes. I think untuk semua orang yang rasa diri dia kreatif, kalau dia rasa ada mental block, kalau dia rasa dia berfikir banyak sangat dan dia nak buat sesuatu, just think of Nike, just do it, man. Okay, thanks for that advice, okay? Because I'm in that phase right now. Okay. Thanks for sharing. Yeah, just do it. That is like banyak orang kena dengar tu. Kerana saya rasa, saya percayalah banyak orang actually mereka ada idea. Seperti apa Cikgu dah share. Kita ada idea tapi nak buat tu kena banyak macam encouragement, kena ada banyak keyakinan untuk kita buat. Yang itulah and buat kita tu. Lah, we are our best, motivator. Yeah, true. Okay. So soalan seterusnya. Tadi kan saya tanya tentang dulu mula-mula semasa kamu mula cabarannya apa kamu hadapi. Macam mana sekarang? Kan sekarang MCO kita ada sekarang sudah PKPB lah. So masa PKP ni apakah cabaran yang kamu like really face dan macam mana kamu face macam selesaikan bagi sekarang? Sebenarnya banyak kekangan lah. Nak kata banyak juga. Sekarang kita dah berapa minggu lah in MCO? 50 plus hari. Saya pun tak tahu. 50 plus hari. Tengok macam bila kita tak keluar rumah. 12 ke 2 bulan dah actually. Kita dalam rumah. So memang macam mana like to say pre-MCO, minggu sebelum MCO, sebenarnya saya sangat aktif. Dan saya dah ada plan sampai hujung March. Tapi sebab MCO kan pertengahan March. So first memang saya rasa macam macam potong steam lah, you know, because I was in the middle of this workshop. Workshop ni untuk sebenarnya saya dah cuba sejak tahun lepas. Berbulan-bulan saya cuba nak buat workshop ni dan tak jadi. So saya belajar daripada kesilapan and this year alhamdulillah macam dah jumpa collaborators, ada studio untuk host saya buat bengkel. So saya sepatutnya jalankan bengkel ni untuk 3 kali. Tapi saya hanya buat sekali saja dan in that first time memang rasa bestnya nak buat lagi. Sabar nak datang studio balik minggu depan. Tapi rupanya minggu depan MCO. So it's like memang sedih lah. I think kalau kalau kita berborak minggu pertama MCO tu, mungkin saya bukan macam ni lah. Mungkin saya macam tak reply. Saya akan tak tahu je kan. Because I was in a very low state lah. Tapi nak buat macam mana, keadaan ni global kan. Kita tak boleh fikir yang
disebabkan benda ni kita tak boleh buat kerja. Like, who am I? Orang lain dekat luar sana cuba Pun, macam-macam ya. untuk bangkitkan bisnes dia balik. Semua orang melalui situasi ni bersama-sama. Ya, Like, ya. yeah. I think awal-awal tu memang saya rasa saya rasa defeated lah. Ada perasaan macam saya dah kalah sebab macam mana nak kata, bisnes yang saya buat ni bukannya satu keperluan ataupun belum lagi menjadi satu keperluan. Okay, so dia masih lah orang yang contohnya dah stable dalam career atau dah ada keinginan nak belajar seni, mereka akan datang ke bengkel. Tapi kalau nak katakan essential services bukan. Kalau nak katakan keperluan orang tak boleh hidup tanpa seni, bukan. Ya. So saya kena tukar mindset saya jugalah untuk mengatasi cabaran ni, balik kepada diri saya. Sebab saya yang tarik diri saya ke bawah. Dan kenapa saya bagi tahu diri yang sebenarnya saya dah fail ataupun tak dapat nak jalankan bisnes. Tapi saya cubalah, and actually it's a good thing we have this call today sebab minggu lepas je saya cuba macam doing online art classes. Okay. So it's not easy disebabkan bahan-bahan semua dengan saya. My participants yang across the screen tu, mereka ada apa yang mereka ada saja. So saya kena guide menggunakan apa yang mereka ada. So dia punya cara bengkel tu sangatlah lain. Sekarang masih tengah adjusting myself. And so far I would say in the last week until today, I do feel like we are going somewhere. Kita dah macam tak rasa loss lah, rasa macam ada sikit hala tuju ada kemajuan. So, yes. There is progress. Betul. So it's like, kerana saya tahu online tu memang berbeza, and then kamu kena menggunakan lebih banyak usaha untuk menjalankan bengkel-bengkel tersebut. So how, macam mana kamu make sure kamu punya peserta kan semasa mereka join bengkel tu mereka sudah ada bahan yang betul? How to make sure that? So this is where macam mana kita mesti kena, we have to adapt to the situation as soon as possible. Kita kena fleksibel lah. Kita kena tahu kita kena peka dengan bidang kita. Kita kena percaya diri. And because for me, first thing what I told myself is, saya ni seorang pendidik. Saya seorang pendidik seni. Saya bukan artis semata-mata je. Saya bukan artis yang kerja kat studio sendiri. Saya pendidik juga. So saya tahu nak bercakap dengan orang. Saya akan tanya, dekat sana ada berus yang macam mana. Katakan mereka tak faham kan. Kadang-kadang bahasa ibunda mereka lain. So saya akan bawa, peralatan dekat atas kamera. Saya kata, dia nampak macam ni ke? Dia nampak macam ni? Ataupun macam ni berus ke? Macam tu. So, kerana kalau seorang pendidik, kita punya CFU, check for understanding kita, lagi dahsyat. Yes. Like, kena banyak kali kan for online. Lebih banyak berbanding dengan fizikal punya pengajaran. Okay. Wow. So saya pun akan cuba macam set up dua kamera sebab saya kena tunjuk demonstrasi melukis. So satu muka saya, satu lagi tangan saya. Satu tangan yang kamu buat kerja tu atur. Pelik kan? Macam screen muka, screen tangan. Seolah-olah tangan saya dekat tepi. Maksudnya kamu sudah jadi YouTuber lah sama. Yang tu tak juga kot. Saya memang nak ke arah tu. Tapi YouTuber, kerana YouTuber pandai edit video. Saya tak pandai lagi. Okay, faham. Jujur. Ya. Thank you. Cikgu sudah. So, sekarang kan tadi kamu sudah macam like, thank you lah sharing semua cabaran tu. I rasa pun sangat susah, sangat like, it's not easy untuk mengalami semua cabaran ni. Tapi sekarang kan, kenapa kita ada Tauke Talk? Actually juga disebabkan kita nak like, how to say, like encourage lebih banyak orang untuk join dengan bisnes. So especially sekarang punya belia kat Malaysia ini. So that's why my question for you is actually like, apakah pendapat Cikgu Huda dalam penglibatan orang like belia dalam keusahawanan? So kerana you are keusahawan now. So usahawan now. So adakah kamu encourage galak mereka untuk mulakan perniagaan mereka sendiri? If kalau kenapa? Kalau tidak, kenapa? Yes. Boleh tak nak jawab ya dan tidak? Boleh? Okay. Mungkin saya start dengan tidak dululah, okay? Sebab
I don't know, positivity tu Hmm. lagi power bagi saya. Kita habis dengan yang positif. Okay, Hmm. saya nak kata kalau orang muda ni sebelum mereka libatkan diri dalam keusahawanan, mereka Hmm. kena jelas dalam kepala mereka apa yang mereka nak buat. Hmm. Kalau mereka jenis yang, oh I love business, nak cubalah, kita masuk je, kita jump into it, tapi tak ada idea pun, memang akan belajar, tapi you will learn the hard way. And I don't know, to Tak me it's very jelas scary lah. lah. Kalau Yeah, tak jelas like how to say like the maklumat kita. objective maklumat tu tak Yes, jelas, so semasa yes, jalan tu pun susah sikit kerana tak tahu nak pergi yes, mana. yes. And Macam lagi pun macam, sebab saya start seorang. So mungkin ada setengah orang yang start business berdua atau bertiga dengan yeah, kawan-kawan. like partnership tu. Kalau maklumat kita adalah nak ikut kawan, bukannya nak belajar tentang bisnes atau nak timbul pengalaman bisnes, mungkin itu adalah maklumat yang tersasar sikit. Dia tak akan sustain kita. Okay, Dia tak akan tolong kita di masa depan. Hmm. Okay, tapi kalau kepala kita memang ke arah saya nak buka bisnes ni disebabkan ini adalah my work, and you take ownership in it. And that is the better way to start lah. Yeah. But of course, now we go to the positive. Positif dia adalah memang orang muda belia kan, yang masih bertenaga, masih bersemangat, masih pandang dunia dengan kacamata yang sangat positif kan. So mereka patut ceburilah bidang tu. Mereka, of course, every step we take, we have to think beforehand. To take a leap of faith, you have to make sure kita bersedia. But once you start as a young person, chances are bila kita buat mistake tu, lagi senang kita bangkit balik. Cuba bayang kalau ada business owner yang start masa dia 10 tahun katakan. 10 tahun dia stick dengan business dia ubah-ubah apa yang dia nak. Tapi lepas tu flash forward sampai dia 17 tahun, 15. Dia dah pakar dah dalam bidang dia. Lepas tu dia masuk universiti. Mungkin tak boleh masuk universiti dah sebab dia dah tahu apa dia buat. Lepas SPM jalan dia punya business. Betul juga. I think it's like lagi muda, lagi bagus lah untuk start. Bila saya fikir balik, kita semua mesti ada. I'm not sure whether kita semua lah, tapi kita semua yang dalam bidang perniagaan mesti ada satu memori masa zaman sekolah menjual sesuatu. Okay, saya ada. Saya ada. I pun ada. I pun banyak. There you go. Itu mungkin satu tanda kot Z. I tak tahu. Tak tahu lagi. Itu saya tak pasti. So, which means that kalau what they say, like you suggest, you cadangkan tidak jika beliau tu tak ada macam clear idea, maklumat dia tak clear, so jangan mula. Tetapi kalau kamu punya idea sudah memang very clear, like maklumat halal tuju dalam kehidupan kamu, dalam bisnes tu sangat-sangat jelas, okay, you can try, you can go for it. Dia tak perlu 100% jelas lah. Sebab mana ada at least ada sikit macam ada sikit fikir lah. I think yang penting is maklumat tu datang daripada kita. Okay. Maksudnya it's my decision. It's not my mom's, it's not my friends, it's not my cousins of my third uncle. It's not like that lah. Bukan orang punya bukan orang lain. Kita tak menjadi orang lain. Kita jadi diri kita dan we take ownership in our decisions. Okay, understand. Ambil keputusan diri sendiri atas tapak kaki sendiri. Okay, great. Cikgu Huda. Thank you for that. So, I think itu saja untuk yang ada list of questions. Sekarang saya akan tanya participant punya question sebelum mereka semasa mereka submit application form tu dengan sekarang dalam chat box. So saya akan tanya untuk application form tu. So yang pertama, so ada orang tanya, bagaimanakah Cikgu Huda menjanakan pendapatan yang stabil daripada kesenian? Bila dengar perkataan stabil, sebelum tadi kita sebut kita kena jadi fleksibel. Dia macam bercanggah kan. First kita kena fleksibel, kita kena adapt dengan all the situations. So dalam satu proses nak adapt to our situation, to hold on to stability, okay, kalau kita ada tanggapan yang kita akan capai satu stability dengan cara yang sangat cepat, mungkin itu bukan maklumat saya lah nak start bisnes saya. Saya tahu dia akan ambil masa sebelum saya stabil. So saya dah ambil peluang ni untuk macam mana, dia bukan tentang kestabilan secara pendapatan.
I try to get as many projects. Okay, bila dapat project baru kita fikir macam sebenarnya nilai saya dekat mana dekat market sekarang. Faham. Adakah nilai tu saya boleh tingkatkan lagi dalam masa akan datang? Tapi sebenarnya saya ingatkan kemahiran saya hebat kan. Tapi orang sanggup bayar untuk artwork saya not so much. So bila kita bila expectation kita pun boleh diubah sesuai, kita punya mindset atas satu benda yang stabil tu is subjektif lah. I think bagi saya kestabilan yang saya cari sebenarnya adalah semangat untuk jalankan bisnes. Jalankan bisnes. Ya, jalankan maksudnya idea ni. Sebarkan idea ni. Ya, saya punya kemahuan untuk buat kerja ni, yang tu saya kena stabilkan. Yes. Tapi saya punya pendapatan, saya punya expenditure, saya punya duit keluar masuk tu mungkin untuk beberapa tahun ni akan gila sikit lah. Ya, gila sikit. Tapi masih yang penting tu kestabilan kamu punya motivasi dalam mungkin sebab saya dalam tahap ni dalam bisnes kan. Saya baru mula. Saya belum veteran lah orang nak katakan. Faham. Okay. Soalan yang seterusnya. Okay. Dia tanya, bagaimanakah Tauke Cikgu Huda dapatkan kontrak atau projek? So, berapa suka untuk menjalankan bisnes ini juga? Very good questions. Bagus. Wow, sangat straight to the point lah. Because sebab bisnes saya memang perniagaan yang saya jalankan ni bukan perniagaan yang konvensional. Okay, saya nak menerapkan seni dalam semua benda. Okay, walaupun saya bermula dengan bengkel, sebab bengkel tu orang senang nak hadam. Tapi mungkin di masa depan saya boleh buat macam training dekat universiti ataupun training dekat pihak swasta atau korporat. So kemahiran untuk pitch your ideas, kan? How to say pitch your ideas in Malay kan? Kalau kita nak membentangkan idea sendiri. Pembentangan idea tu sangat penting. And I feel walaupun kita rasa kita dah pandai dalam pembentangan kan, tapi no, setiap pembentangan lain sebab apa yang kita nak sampaikan tu berlainan. So yes, memang saya akan lalui satu proses pembentangan. Sama ada proses tu face to face, yelah sebelum MCO kan, saya akan jumpa dengan the contact person. Kadang-kadang saya tak jumpa terus direct dengan boss yang ada how to say the buying power. Saya akan jumpa dengan orang bawahan dia yang mungkin akan suggest, Cikgu Huda ni boleh buat ni. So saya kena berhati-hati jugalah. Saya bila saya nak dapatkan kontrak tu, saya belajar macam-macam lah, because bila kita nak bentang idea sebagai seorang yang kreatif, kita punya asset kita adalah kreativiti kita. So kalau kita dah masukkan semua benda dalam slide, jangan terlalu telus. Faham tak? Jangan terlalu macam kita nak tunjuk everything, kita bagi semua dalam slide tu, nanti dia orang kata, nanti saya nak copy slide ni boleh? Tak boleh. Tak boleh. Saya ada dekat sini untuk tunjuk dekat kamu, dan kalau kamu kata ya, baru kita boleh discuss further like kolaborasi untuk yes. I think this should be the creative conduct lah. Okay, because I also learn from other creatives. Contohnya saya boleh sebut nama macam Nawa from Stella Studio, Bono, she's more famously called as Bono. Dia macam senior saya lah. Dia pun ambil seni bina, terus tu sekarang jadi pereka atau artis sendiri. And dia banyak kali share tentang kepentingan kita nak start contract tu. So kita tak boleh nak samakan diri kita, as a creative or as an artist, jangan samakan diri kita dengan other businesses out there. Because the creative field in Malaysia is very, very small. And dia sangat niche area because Malaysia is a developing country. So tak cukup penggiat seni untuk hidupkan ekonomi seni yang sepatutnya ada. That's why kalau kita nak banding dengan Indonesia sekalipun, kita jauh ke belakang dalam bidang seni. So kena berhati-hati. Kalau nak cari kontrak tu, pastikan dia something yang kita boleh buat dalam our skill set, kemahiran kita. Dan lagi satu is somebody yang kita boleh percaya lah, somebody we can trust. Bagi saya, kalau ada orang yang saya tak kenal terus email saya, okay, saya akan check dulu background dia. Baru saya akan fikir nak respond ke tak. Okay, faham. Kena background checking dulu lah. Ya, sebab kalau kita kena tahu mereka boleh dipercayai atau tidak. Kalau mereka ada portfolio yang bagus,
saya akan teruskan dengan collaboration. Hmm. Kalau mereka sangat baru, mungkin saya akan call, bercakap dengan mereka on the phone, cuba Hmm. dengar, kenali apa diorang punya, Yeah. where they coming from. Yeah. Understand. Okay, Mm-mm. faham. So it's a very long process lah. Mungkin sebab itulah an artist It's thinks like a lot, right? kamu ada satu sikit apa tu SOP untuk ikut supaya dapatkan Mungkin, semua ni kan. mungkin. Ya. Dia sangat organik sekarang lah. Actually Sebab saya dengar tu sudah saya sangat rancang tau. Memang ada satu SOP. mungkin saya patut tulis lah. Ya. Yeah. Okay. So lagi satu soalan. Saya rasa ini soalan terakhir. So ditanya oleh Junwen. So Junwen tanya, apakah kekangan kalau perkongsian perniagaan kesenian dengan rakan kongsi berbanding dengan perniagaan sendiri? Means that kalau partnership tu apakah kekangan dia berbanding dengan solo? Dan lagi satu dia tanyalah, apakah fikiran Cikgu Huda tentang kebanyakan pemilikan perniagaan seni mereka kerja sendiri tu? Yeah, what is your thinking? Yeah. That's also soalan-soalan yang bagus. 2 soalan. Okay, kita jawab satu-satu dulu. So the first one dia tentang cabaran bekerjasama dengan orang lain. Yes, and also in solo, art like business working as solo. compared to okay. So dekat sini memang ada kelebihan sebagai seorang yang kreatif, seorang artis, seorang artis yang suka bawa diri. Saya rasa dia sangat positif lah dekat sini sebab saya boleh bekerja seorang. Saya boleh buat demonstrasi, saya boleh mengajar satu kelas, saya boleh buka booth seorang. Tapi saya lebih suka bekerjasama dengan orang lain. So sebelum ni saya pernah bekerjasama dengan partner yang saya sangat suka lah, bekerjasama dengan Project ID. Okay. So Project ID adalah satu social enterprise. Dan sebenarnya saya dah join dengan mereka dengan banyak dalam banyak cara. So dalam cara macam mereka perlukan pertolongan grafik, saya boleh tolong. Dalam mereka perlukan facilitator untuk kendalikan satu sesi dengan pelajar, itu pun saya boleh buat. So sebenarnya saya sebagai seorang boleh bekerja seorang dan bila bekerja dengan orang lain, of course saya menjadi sebahagian daripada team tu. Kan bila saya menjadi rakan sekerja mereka secara sementara, saya kenalah ikut cara mereka juga. So that's why dia sentiasa mencabar my adaptability. Adakah saya cukup fleksibel untuk ambil job yang saya akan bekerjasama dengan orang lain. So perbezaan dia dekat situ mungkin adalah my own mind frame, my own energy lah. Whether I am in the right mindset to work with others. Sebab memang kita kena set balik fikiran kita bila kita kerja dengan orang, kita kena sopan santun kan, kita kena berbagi. Kita kena tahu mana posisi kita dalam syarikat mereka. So memang it takes some time. So I prefer working with people. Saya lagi suka kerja dengan orang. Tapi only hanya kalau dia berbaloi. Faham tak? Yes, term and condition lah, ada syarat lah. Of course. Bagi saya macam kalau saya rasa saya kerja dengan orang, saya sebenarnya kena kerjakan bisnes saya yang saya buat seorang. Saya tak boleh run 2 kali sebab saya memang seorang kan. So bila saya buat projek atau jadi facilitator, saya memang akan fokus dengan satu projek tu je dulu. Faham. Pastikan deliver and then we can move on. Okay, so the second question. Dia lah, adakah kebanyakan ni macam mesti working alone? Macam corak yang kita nampak lah tentang bisnes yang sedia ada, artis-artis sedia ada. Yes, saya rasa benda ni betul. Dalam pengalaman saya berjumpa dengan yang lain, orang-orang kreatif yang lain, saya perasan mereka daripada bidang seni reka halus atau fine arts. Maksudnya yang buat drawing, yang buat painting, yang buat ceramik, mereka suka kerja seorang sebab mereka ada cara mereka sendiri. Tapi daripada bidang arts seni reka pula, mereka yang buat design, mereka yang buat seni bina, mereka yang buat mungkin seni rekaan yang mereka kena design untuk orang lain. Maksudnya ada user dekat situ. Okay, sebab this is the difference lah between art and design. Perbezaan seni dengan rekaan. That fine line adalah penggiat seni secara seni halus ni, mereka nak buat je, mereka nak create. So biasanya mereka lagi seronok create sendiri. Kalau kita nampak artis seni halus yang bekerjasama dengan orang, maksudnya mereka dah evolve, dah level up.
Dah level up. Dah level up, yes. Okay. Tapi kalau seni rekaan, designers, mereka perlu berinteraksi dengan orang kan, mereka nak design bag. Mereka mesti nak tanya, kamu nak bag macam mana? Boleh saya buat ukuran sikit? Nak masukkan apa dalam bag tu? So mereka daripada bidang design ni lebih macam mana? Practice Like their speaking skills. Okay. Kemahiran bercakap tu ada. Berkomunikasi semua tu. Kemahiran berkomunikasi tu sangat penting. So bagi mereka yang daripada bidang design ni, sebenarnya mereka lagi suka buat macam kerja dalam firm, kerja dalam syarikat. Kalau nak buka grafik firm pun mungkin 2 orang, 3 orang. So itulah, maybe to each their own. Okay, setiap orang ada cita rasa sendiri. Tapi of course the trend nowadays is kita nampak kalau artis tu, artis dekat studio dia. Itu yang kita nampak lah. But you never know unless you have to talk to one. Tanya artis tu, cara awak ni macam mana? Okay, faham. Thank you Cikgu Huda. Actually, thank you kongsi tu bagi saya how to say, bezakan arts to design. Hari ni baru saya tahu actually. From your sharing. Benda baru kan? Thank you for the question. Thank you Jo for the question. Okay, so I think saya rasa itu saja Cikgu Huda. So terima kasih kamu punya perkongsian untuk pengalaman sebagai pemilik perniagaan untuk perniagaan kamu iaitu Huda Arts and Design. So thank you so much and yes, and then itulah Cikgu Huda bersama kita dalam Talkie Talk hari ini. Okay, yang dianjurkan oleh RISE dan disokong oleh City Foundation. So saya harapkan hari ini punya perkongsian dapat berinspirasi dan memotivasikan kamu semua supaya untuk bekerja keras dan mencapai matlamat hidup anda. Kalau ada matlamat, kalau kamu nak mulakan bisnes kecil, kalau kamu minat nak mulakan bisnes kecil atau nak lebih memahami apa akan dalam bisnes tu, boleh join kita punya RISE online program. We are launching soon. So ialah RISE online 2020. So kalau kamu nak mengetahui lebih banyak maklumat tu, boleh pergi kita punya Facebook page untuk mendapatkan lebih banyak maklumat kat sana. So lagi satu ialah jangan lupa next week, I think Wednesday ni, Rabu ini kita ada lagi satu sesi Talkie Talk iaitu daripada Fufu Dessert. Kan yang salah satu sangat famous dessert in TTDI. So sesiapa nak dengar tentang sesi perkongsian daripada Fufu Dessert Jack iaitu co-founder of Fufu, boleh sign up yourself, boleh daftarkan kamu sendiri untuk sesi Talkie Talk seterusnya. Dan itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi semua dan all the best Cikgu Huda untuk kamu punya perniagaan selepas ini. Thank you so much Cikgu Huda. You too Z. All the best for your perniagaan. Yes. Thank you. Okay.